Salam Malaysia Madani, salam sejahtera dan good afternoon. Pada petang ini saya ingin membuat satu kenyataan berkenaan dengan inisiatif yang akan diambil oleh Kementerian Pengangkutan untuk dasar lesen memandu Malaysia. Inisiatif pembaharuan lesen memandu Malaysia untuk tempoh 10 tahun dengan kadafi pembaharuan istimewa dan kebenaran khas pembaharuan lesen memandu tamat tempoh sebagai salah satu usaha memudahkan urusan orang ramai dan memastikan pematuhan kepada peraturan sedia ada. Sukacitanya saya ingin mengumumkan bahawa Kementerian Pengangkutan Malaysia akan melaksanakan dua inisiatif seperti berikut. Pertama, inisiatif pembaharuan lesen memandu Malaysia untuk tempoh 10 tahun dengan kadafi pembaharuan istimewa. Melalui inisiatif ini, orang ramai boleh memperbaharui lesen memandu masing-masing untuk tempoh maksimal sehingga 10 tahun berbanding pada masa ini yang dihadkan kepada 5 tahun sahaja, iaitu pertambahan daripada 5 hingga 10 tahun. Mana-mana pemegang lesen memandu yang memperbaharui lesen untuk tempoh 10 tahun sekaligus akan hanya dikenakan bayaran untuk tempoh 9 tahun sahaja. Maksudnya ada diskaun 10%. Untuk makluman, lesen memandu, bayaran fee untuk lesen memandu ialah RM30 setahun. Jikalau membayar untuk 10 tahun sekaligus, bayaran yang akan dikenakan hanyalah RM270, iaitu penjimatan RM30. Bagi orang ramai yang berminat, mereka hendaklah memastikan baki tempoh sal laku LMM semasa adalah tidak melebihi 1 tahun. Orang ramai juga akan dibenarkan memperbaharui LMM ataupun lesen memandu antara 1 sehingga 10 tahun mengikut pilihan masing-masing, tetakluk kepada hak maksimal 10 tahun. Namun hanya pembaharuan 10 tahun sekaligus sahaja akan menikmati keistimewaan fee percuma untuk tahun ke-10. Inisiatif ini hanyalah untuk warga negara Malaysia sahaja dan tidak terpakai kepada warga negara asing atau mana-mana pemegang pas permit jangka masa panjang ataupun kad MyCas yang mana yang terikat dengan tempoh sal laku pasport individu terbabit. Mana-mana pemegang LMM di mana maklumat identiti individu adalah berdasarkan kepada dokumen pasport dan kad MyCas adalah masih terikat kepada peraturan sedia ada. Jadual ringkasan dasar baru tempoh pembaharuan lesen. Ini untuk makluman, nanti dalam kenyataan itu ada satu table di sana. Dasar lama sekarang ini ialah maksimal 5 tahun. Boleh membaharui daripada 1 tahun sehingga 5 tahun, iaitu either you renew 1 year, 2 year, 3 year, 4 year or 5 years together. Dasar baru ialah 10 tahun, iaitu boleh renew dari 1 tahun hingga 10 tahun, up to you. Katakan tempoh memandu, tempoh lesen memandu kamu ada 3 tahun lagi. Jadi untuk maksimal 10 tahun, you boleh renew 7 tahun. Immediately 7 tahun maksudnya akan ada tempoh expiry sehingga 10 tahun. Tetapi itu tertakluk kepada individu masing-masing. Inisiatif kedua, kebenaran khas pembaharuan lesen memandu Malaysia tamat tempoh. Mengambil kira Perintah Kawalan Pergerakan PKP di sepanjang pandemik COVID-19 serta kekangan dihadapi oleh rakyat Malaysia di luar negara yang tidak dapat membaharui lesen masing-masing kerana tidak berpeluang untuk pulang ke tanah air, MOT akan memberi kebenaran khas kepada mana-mana pemegang lesen yang telah tamat tempoh sal laku untuk memperbaharui lesen masing-masing tanpa perlu menjalani semula ujian. Namun kebenaran khas ini hanya terhad kepada lesen memandu yang mana tempoh sal laku telah tamat mulai 1 Januari 2018 dan kehadapan sahaja. Tempoh kebenaran khas ini hanya berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2023, iaitu akhir tahun ini. Peraturan sedia ada akan berkuat kuasa semula pada 1 Januari 2024. Untuk makluman, sekarang ini dasar sedia ada ialah siapa-siapa yang lesen mereka telah tamat tempoh melebihi 3 tahun, dia kena tak boleh renew lagi. Dia kena mengambil ujian semula. Okay. Contoh, seorang jurutera yang berkhidmat di sebuah syarikat di Turki, lesen memandu telah tempoh pada Jun 2018 dan beliau bercadang untuk pulang ke negara sebelum Jun 2021 untuk membaharui lesennya. Namun PKP dikuatkuasakan pada Mac 2020
dan beliau tidak dapat kembali ke tanah air sehingga Januari 2022. Beliau mendapati AWM ia telah tamat tempoh melebihi 3 tahun dan terpaksa mengambil semula ujian memandu. Dengan kebenaran khas ini, penama tersebut boleh mempengaruhi AWM seperti biasa sekiranya beliau membuat demikian sebelum 31 Disember 2023. Kedua-dua inisiatif dan kebenaran khas ini hanya boleh dinikmati oleh pemegang lesen yang bebas daripada sebarang sekatan urus niaga JBJ dan tidak disenarai hitam oleh VDIM serta bebas daripada sebarang penggantungan akibat suatu hukuman ataupun perintah mahkamah. Bagi kedua-dua inisiatif ini yang telah diumumkan, orang ramai boleh mula menikmati kemudahan tersebut mulai 8 Mei 2023 iaitu pada Isnin minggu depan dengan berurusan di pejabat dan kaunter JBJ sahaja pada ketika ini. Jadi untuk memperbarui 10 tahun ataupun untuk yang tamat tempoh lebih 3 tahun nak memperbarui, kena pergi ke pejabat JBJ. Sebab sistem yang kita telah upgrade ialah di pejabat JBJ boleh terus buat. Sebab kalau pergi ke Pos Malaysia ataupun melalui online platform, kemungkinan sistem mereka belum update lagi. Dia akan diupdate tetapi akan mengambil sedikit masa. Jadi untuk sementara waktu ini, mana-mana individu yang nak renew terus 10 tahun ataupun yang telah tamat tempoh lebih 3 tahun nak renew balik, kena pergi ke kaunter JBJ. Pelaksanaan urus niaga melalui platform disediakan oleh rakan niaga JBJ seperti Pos Malaysia akan tertakluk kepada kesediaan perubahan sistem oleh pihak berkenaan. Maklumat lanjut mengenai perkara tersebut akan dimaklumkan terus oleh rakan niaga kepada orang ramai. Pihak JBJ akan menyediakan senarai soalan lazim mengenai kedua-dua inisiatif kebenaran khas berkenaan. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut dengan merujuk kepada FAQ disediakan atau berhubung terus dengan talian khidmat pelanggan JBJ. Okay. Jelas? Ada soalan? Is JPJ ready for everyone nak datang di minggu depan? Ya, dah ready. Dah ready baru kita announce. Okay. Tiba-tiba kalau ada problem, there's macam crowd server system down, dia fully ready untuk. Yalah, sistem dah ready. Tapi sistem down ni tak boleh lah kita agak bila dia sistem down. Server down ni tak boleh lah kita agak bila sistem down. Tapi dari segi perubahan sistem kita dah ready. Maksudnya kalau orang ramai nak datang berbaharui sehingga 10 tahun, boleh membuat demikian melalui kaunter JBJ kita ataupun kios boleh. Kios boleh. So ini yang baharu maksimum 10 tahun tu masih sama dengan daftar sebelum ni yang tidak memerlukan kad fizikal. So ya, maknanya mereka 10 tahun pun tak perlu kad fizikal juga lah. tak perlu. Ya. Okay, lepas tu kemudian ada ke data berapa ramai yang lesen dah tamat tempoh lebih 3 tahun tu? Kita ada, tapi itu tak dapat kita umumkan sebab dia kadang-kadang dia tidak melambangkan keadaan sebenar. Ada yang mungkin tak renew tu sebab dah meninggal ataupun ada yang tak aktif lagi. So itu kita tak mahu mengeribukan orang ramai dari segi jumlah mereka tersebut. Tapi kita tahu dari segi yang tamat tempoh lebih 3, di antara 3 hingga 5 tahun tu mungkin lebih sejuta. Ada sejuta orang. Maksudnya dengan inisiatif ini akan dapat membantu ramai orang yang terlepas untuk memperbaharui semasa tempoh PKP. Dia macam-macam alasan. Mungkin ada yang dekat luar negara tak dapat balik semasa tempoh PKP ataupun tempoh COVID. Mereka balik, mereka dah melepasi 3 tahun. Saya membuat perubahan dasar ini sebab banyak respons permintaan untuk renew semula yang datang terus kepada pejabat saya melalui media sosial saya yang minta supaya diberikan pengecualian. Jadi walaupun pengecualian boleh diberikan oleh menteri, tetapi saya tak nak membuat ini sebagai satu presiden, case by case basis. Jadi kita buat satu dasar ini, satu moratorium untuk satu tempoh bagi peluang kepada semua orang. Tak payah datang ke pejabat menteri, tak payah buat surat rayuan kepada menteri. Dengan adanya dasar ini, satu moratorium sehingga akhir tahun ini, maka mana-mana pihak yang sudah lepas 3 tahun tetapi tak melebihi 5 tahun akan dibenarkan. Okay. Mengapa cut off date kita bagi kepada 2018? Sebab 2018 ialah tambahan 2 tahun kepada tempoh 3 tahun. Ini kawal balik untuk tempoh COVID. 2 tahun ramai yang tak dapat balik.
kita tak boleh buat terlalu lama ataupun backdate terlalu lama, sebab ada kalau terlalu lama mungkin ada yang sudah lupa macam mana nak madu. Dia nak renew balik mungkin ada bahayanya. Jadi untuk tempoh 5 tahun kita rasa munasabah. Jadi kita memudahkan orang ramai yang terkesan kerana COVID-19. Jadi mereka yang berada di luar negara tamat tempoh pun tetap kena balik ke Malaysia untuk bawa tak Ya, boleh buat online. dia kena balik untuk memperbarui lah. Sebab ramai dah balik. Kalau semasa COVID dia tak dapat balik. Mungkin tak dapat balik, terdapat perentas sempadan. Tapi sekarang ini dah buka sempadan. Jadi ramai yang mungkin dah balik negara kita. Jadi kita bagi peluang kepada mereka renew. Daripada segi perkhidmatan wang ringgit tu berapa yang mereka boleh jimat? Daripada segi perkhidmatan wang ringgit tu berapa yang mereka boleh? Perkhidmatan dari segi apa lah? Kalau dia kena pergi mengambil semula lesen ujian, sekurang-kurangnya 1,000 lebih kan. Kalau dia kena pergi IM untuk ambil balik ujian dan sebagainya, sekurang-kurangnya 1,000 lebih receipt test tersebut. Jadi ini saya berharap orang ramai dapat mengambil peluang ini. Mereka yang telah tamat tempoh dah dapat renew sejak 2018. Jadi ini adalah satu peluang kepada mereka untuk renew license mereka. Jadi saya rasa ini akan dapat membantu ramai yang terkesan. So maybe what is the rationality of extending to 10 years? A lot of people ask me even to give them for life. But this is not part of your transportation ministry's effort to break away from third party, such as my agency. Well, if you want to interpret it from that end, of course I can't stop you. But in the sense that we want to give more, what do you call that, kemudahan for the public. Because some people say that why you only allow until 5 years. Some people say that after 5 years, sometimes they forgot to renew. So we give a longer period. But we still keep it at 10 years. So even there are some people who suggested, why don't you just give one license then for life? But then, as I mentioned, our decision is that you have to at least renew it from time to time. So we give a longer period. So we strike a balance on that. Just a follow-up question on that. My EG's e-government contract is up for renewal this month. Any update from Ministry of Transport? As far as JPJ is concerned, they have been given an extension for 3 years. Yeah, we have given them an extension of 3 years, but we have made it very clear it's not exclusive. Okay, it's not exclusive, meaning that they are just one of the providers. So if there are other e-government providers who wants to apply from the government, we can consider. So that means by meaning they are not exclusive, means they will be up for renewal for the next 3 years. Of course, it's not forever. So they are just one of the service provider to the government. So we allow them to be a gateway for the government as one of the option for the public to renew their license, protect and so forth. So that service have been extended for another 3 years. Okay. So maybe nak renew lesen expired ni sama je lah bayar RM30 setahun. Tak ada extra charge. Tak ada extra charge. Kalau katakan dia tamat 2019. Sekarang ini dah 4 tahun. Kalau mengikut dasar sedia ada, dia tak perlu renew. Dia kena receipt test mereka. Jadi dengan ada moratorium ini, mulai 8 Mei sehingga 31 Disember, mereka perlu renew. Saya cadangkan kalau mereka dapat peluang ini, renew lah 10 tahun. 10 tahun dia dapatlah bukan saja tambahan charge, tetapi ada diskaun 10% lagi. Tanya soalan politik. Politik. You will know my answer. Wajib Ongkar has extended the COVID grants to That is Dr. Ong's opinion. Okay. Nah, soal kaitan apa ada desaan yang DAP yang nak YB Lingkuang kembali merajui Pulau Pinang. Saya tak terima apa-apa gesaan. Itu mengikut rumor saja. Saya tak tahu rumor itu daripada siapa. Dikatakan ada 3 adun, tapi saya tak pernah terima apa-apa memorandum ataupun mana-mana surat daripada mana-mana adun. Still about Ong Juliana.
Is that the red line of the DAP draft work and the... As I said, Dr. Ong's statement is his personal opinion. I do not want to comment on his personal opinion. All right. So we just want to on the Subang Airport regeneration. Has MHB come up with a detailed proposal on how to... Yes, they have submitted it to the ministry. Ministries are right now is preparing the cabinet paper, and we will table it to cabinet soon, How soon? within the next few weeks. Has there been any estimated cost of how much the regeneration? I would not want to prejudge it, so let the cabinet decide on the paper first, then I will make the announcement. Can I say by second quarter? Yes, definitely second quarter. This according to our schedule. I have given the timeline for MHB to come back to us by end of March. So they have proposed, they have come back to us by the end of first quarter. So the next step is, of course, the ministry have to go through their proposal, and in fact they finalized the paper, and we have circulated for other ministries to give their comment. So once other ministries have given their comment, I will table it to cabinet. Is the transport ministry is quite satisfied with the terms of the proposal? As I said, I do not want to any prejudgment on that. So let the cabinet decide on that. And also on the Yes, last question. Sorry. Also on the Subang development, has there been any other interested parties that apply for operating license off from Subang? No, that does not arise. As I mentioned, Subang Airport comes under MHB. So it is MHB's call on the redevelopment. So of course, MHB have their decision on who to partner with and so on. So as I mentioned, that's all in the proposal. Let the cabinet take the final decision first before any announcement is being made. So as far as I'm concerned, I am committed to full transparency. Whatever decision made by the cabinet will be announced to the public. Okay, thank you so much. Terima kasih.